سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم افتح لنا أبواب فضلك واشرح علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين وبجاه سيد الأولين والآخرين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته في الدارين آمين ya rabbal alamin. Situ kan. Maka para siapa melihat ia akan satu daripada kaum ini saja. Qasran 39 Kitab Hidayatul Talibin. Katanya, maka barang siapa melihat ia akan satu daripada kaum ini, padahal dia dalam syahadah ia akan Allah Ta'ala di dalamnya, atau pada sisinya, atau dahulu daripadanya, atau kemudian daripadanya, maka sesungguhnya telah meluput akan dia oleh wujud anwar ilmu, dan telah tertindinglah daripadanya segala matahari ma'rifat dengan awan segala azhar, yakni segala azhar yang menyerupai ia akan awan yang menutup cahaya matahari. Entah. Baik tuan-tuan, puan-puan, para pecinta ilmu sekalian, alhamdulillah wa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengurniakan kepada kita kesihatan yang baik, sihat dan afiat, berada di dalam majlis ilmu ini sehinggalah kita bertemunya. Baik. Jadi dalam perkataan ini doa dia, ini terbagi kita keri atau bahagian, yaitu bahagian manusia ini dia ada 4 jenis atau 4 bahagian. Ada manusia yang memandang Allah Ta'ala, ada musyahadah Allah Ta'ala di dalam alam ini, itu satu. Dan yang kedua, ada daripada kalangan orang dia memandang Allah Ta'ala di sisi alam ini, 2. Dan yang ketiga, ada pula manusia dia memandang Allah Ta'ala selepas daripada dia memandang kepada alam ini. Dan yang keempat, ada pula manusia dia memandang Allah Ta'ala selepas daripada dia memandang alam ini. Oleh dan yang kita nak baca selagi itu, Tuhan kita dia nak membahagikan kategori atau bahagian manusia, yaitu bahagian manusia pada memandang kepada
memandang Allah Ta'ala sebelum daripada dia memandang alam ini. Dia nampak Tuhan dulu, lepas tu dia nampak alam. Yang keempat, dia memandang, lepas tu nampak Allah. Faham tak? Ada 4 kategori bahagian manusia. Baik, ada yang tengok alam tapi nampak alam, dia tak nampak pencipta alam. Jadi yang tengok alam, nampak alam, tak nampak pencipta alam, orang ini kita bagi orang yang terhijab. Terhijab pandangan mata hatinya daripada memandang kepada pencipta alam. Lepas tu bila ditanya apakah halangan yang menghalang ataupun apakah hijab, dinding, tutupan yang menutup daripada dia dapat melihat Allah, jawabnya ada 2 yang disebut dasar ni, iaitu yang pertama sebabnya ialah kerana, yang kedua kerana dia terdinding dengan awan cahaya matahari tidak dapat terpancar ke alam ini kerana dilindungi atau didindingi oleh awan. Jadi awan itu menghijabkan. Apa maksud? Kita tengok sekali. Tu kita ambil peta dia dulu, plan dia dulu. Apa kita nak bincang lagi, kita tak boleh faham kan? Kalau tak buat keringkasan itu lagi susah nak faham. Ni baru kita baca teks dia. Tengok dia kata, maka barang siapa melihat ia barang siapa melihat akan satu daripada kaun ini. Tu baca kaun, jangan baca kun. Kun tu lain. Kaun tu bahasa Arab, istilah ulama sufi. Satu makna dengan alam. Alam tu istilah ulama tauhid, istilah ulama sufi. Alam ini dia bagi kaun. Satu makna ya. Satu maknanya. Cuma dia guna istilah. Jadi bahasa sufi dia panggil kaun, bahasa ulama tauhid dia panggil alam. Jadi maknanya sama. Nafsu makna dia panggil, atau al-makna nafsu, maknanya sama. Baik. Jadi dia kata maka barang siapa melihat ia akan satu daripada kaun ini, dia tengok alam ini. Kita buat contoh sikit, seperti dia melihat kepada langit. Buat contoh satu daripada kaun ini. Satu tu kita buat contoh, nampak apa? Tengok, padahal bahasa kita panggil sedangkan tiada musyahadah ia, yakni tiada memandang mata hatinya. Itu maksud tiada musyahadah, yakni tiada memandang mata hatinya akan Allah Ta'ala di dalamnya, di dalam kaun, dalam alam ni. Itu bahasa kita. Seperti seorang dia tengok langit, maka dia tak nampak Allah Ta'ala yang mencipta langit. Itu bahasa mudah tersebut. Tapi dia tengok langit, dia nampak langit lah. Dia tak nampak siapakah yang menciptakan langit itu. Dia tak nampak apakah sifat-sifat pencipta langit itu. Dia tak nampak yang itu. Orang itu dipanggil mahjub, orang yang terhijab. Hatinya didindingi, hatinya tertutup daripada melihat Allah. Dia tengok langit, dia tak nampak langit. Dia nampak langit tu, dia tak nampak pencipta langit. Jangan kita lah, kita tengok lukisan, kita tak nampak pelukisnya, tapi nampak lukisan tu. Tu contoh. Macam tu juga, saya lagi tengok mi goreng, aku nampak mi goreng lah. Aku tak nampak siapa yang goreng mi.
Itu contoh lah, misal bagi mudah fahamnya. Kita duduk letak depan kita mi goreng, nasi lemak kan. Lepas tu nak nampak nasi lemak tu, dia tak nampak siapa yang membuat nasi lemak tu. Ibu gitu. Tengok langit, nampak langit. Tak nampak siapa yang mencipta langit dan apa sifat-sifat pencipta itu. Dia tak nampak. Artinya tertutup, terhijab, terdinding daripada memandang Allah. Ini satu golongan. Golongan yang macam ni dipanggil golongan yang mahjub, golongan ahlul hijab. Namanya ahlul hijab pun dia, mahjub pun dia juga orang yang terhijab. Mata hatinya terhijab, terdinding daripada melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini timbul soalan, pasal apa terhijab? Kita sebut dia kerana dia telah luput, yakni tidak mendapat cahaya ilahiyah, cahaya ketuhanan. Cahaya ketuhanan itu tidak ada dalam diri dia. Selagi insya-Allah saya terangkan apakah sebab tak dapat cahaya ketuhanan dan bagaimana cara kita nak dapatkan cahaya ketuhanan. InsyaAllah terangkan lagi. Dia kata, atau pada sisinya sisi kaun. Yang ni bila dia tengok kaun di samping dia tu, sisi mana samping, di samping dia tak nampak juga tu. Dua tepi ni sisi namanya, sisi kaun. Tak nampak juga, dia nampak air ni, dia tak nampak sang pencipta yang menciptakan air, yang menjadikan air. Itu dua. Yang ketiga, atau dahulu daripada kaum. Dia tak nampak Allah dulu, tapi dia nampak benda lain dulu daripada Allah. Dia nampak yang lain dulu. Contoh tersebut, tengok alam, nampak alam, tapi dia tak nampak Allah itu lebih dahulu lagi daripada alam. Tak. Lepas tu, atau kemudian daripadanya, yakni kemudian daripada alam. Tengok alam pun tak nampak Allah juga. Habis. Sebelum tu pun tak nampak. Kita tengok langit, tak nampak pencipta langit. Duduk di samping sesuatu, tak nampak. Kemudian pada tu pun kita tak nampak Allah Ta'ala juga. Di golongan yang macam ni golongan ahlul hijab namanya. Orang-orang yang terhijab, orang-orang yang mata hatinya itu terlindung, didindingi oleh sesuatu daripada dapat memandang dan juga melihat kepada Allah. Dia tak nampak situ. Contohnya lah, tempat yang lain mungkin mudah. Kita sakit, bila kita sakit, kita tak nampak sakit itu datang dari mana. Tak nampak daripada Allah. Tapi kita nampak, aku sakit ni sebab apa? Aku makan itu ini. Nampak tu? Makan itu silap, makan itu silap, makan ini tu sakit. Ini kita mengaji, kita kaji konsep tasawuf. Sebab tasawuf mendidik kita supaya hati kita jangan bagi terhalang daripada memandang Allah. Memang zahirnya kita nampak gitu, aku silap makan ni sampai sakit perut. Jadi kita sakit perut tu sebabnya silap makan. Tapi jangan putus daripada memandang kepada hakikat. Hakikatnya siapa yang bagi sakit? Allah. Bukan makanan tu, kerana makanan tu makhluk. Bila dia makhluk, dia tidak boleh memberi bekas, tidak boleh memberi kesan pada menyakitkan dan sebagainya. Sebagai keracunan makanan kan. Tapi mati kita hakikat kena memandang buruk, baiknya datang daripada Allah. Kan masuk rukun iman, beriman dengan qada qadar, baiknya, tidak baiknya, manisnya. Hati kita ni tak nak nyalahi. Orang ni
pasal hang buat gini, silap kita gini. Bila kita tak pandang kepada hakikat, sebab tu kita duk marah ke orang hijab, terhijab. Kan? Ini yang disebut oleh ulama syuhudul kaun ma'a adami syuhudi mukawwaniha qaflatun. Pandang kepada makhluk tanpa memandang kepada pencipta makhluk, itu namanya lalai. Itu namanya lalai. Kita dah nampak makhluk, tapi kita tak nampak khaliq, pencipta makhluk ini. Itu namanya ghaflatun, kelalaian dipanggil. Di sini, maka apakah sebab yang kita jadi lalai? Terhijab. Apakah sebab terhijab? Inilah sebab dia bagi tahu. Maka sesungguhnya terwujud oleh ada. Wujud tu mana ada? Oleh ada anwar ilahiyah, cahaya-cahaya ketuhanan. Itu mana anwar ilahiyah, yakni cahaya-cahaya ketuhanan yang dapat dengan dia, dengan anwar ilahiyah itu, cahaya ketuhanan tadi, dapat musyahadah akan Allah Ta'ala. Tengok kan? Jadi kita pergi pada masalah. Seorang itu dia melihat alam, tapi dia tak nampak Allah Ta'ala, tapi dia menjadikan alam itu. Selepas pada tu pun tak nampak, selepas pada pandang alam pun tak nampak, sebelum pandang alam pun tak nampak, ketika memandang alam pun tidak nampak Allah. Itu tanda dia itu orang yang mempunyai anwar ilahiyah, tidak ada cahaya-cahaya ketuhanan. Apa dia cahaya-cahaya ketuhanan ni? Cahaya ketuhanan itulah dia panggil tentera Allah. Dia tanda tentera Allah. Tentera Allah itu ialah cahaya-cahaya ma'rifat, cahaya-cahaya zikir. Itu mana zikir dalam diri kita tidak ada. Zikir qalbu tidak ada. Sebab tu tuan-tuan puan-puan, hadirin hadirat sekalian, kita perlu kepada cahaya. Sebab apa? Sebab orang yang tak ada cahaya, orang itu duduk berada dalam kegelapan. Gelap. Bila duduk dalam gelap, dapat panduan, pedoman. Tak dapat. Cuba tengok. Maka kita kena cari cahaya. Dengan cahaya dapat menyuluh jalan, baru kita boleh jalan. Bila kita berjalan, sampailah destinasi dia. Dan bila kita berjalan, insya-Allah tiap-tiap tempat perhentian kita, di situ kita akan dapat melihat segala ajaib, segala perkara-perkara yang menakjubkan. Tuan-tuan, baru ini kawan-kawan kita tak ramai, dia beraya, cuti raya. Tak apalah tu. Nak beraya, kan senang nak beraya setahun sekali. Contoh kita daripada Al-Ustaz nak pergi ke KL atau ke Negeri Sembilan, Johor kan. Kita berhenti RNR. Ada berhenti yang kecil atau yang besar, atau berhenti pakai berat perut lagi kan, dan sebagainya kan. Itu maksudnya setiap kali kita berhenti pada tempat perhentian, tentu akan lihat apa? Lihat benda-benda yang baru kan. Tak ada baru, RNR macam tu juga, tak, lain benda lain. Benda ajaib, benda-benda yang menakjubkan. Setiap perhentian kita pasti kita akan lihat perkara baru. Setiap perhentian kita itu lihat perkara yang baru. Akhirnya kita sampai kepada tempat hala tuju kita, stesen kita, atau orang panggil matlamat yang kita nak pergi hala tuju. Baik, itu kalau ada cahaya boleh berjalan, dan kita berjalan. Bila kita berjalan, kita dapat lihat ajaib,
Demikianlah dengan hati. Hati kita dipanggil disebut sebagai safarul qalbi, musafir hati, perjalanan hati. Maka hati kita juga perlu berjalan. Jadi perlu berjalan. Maka hati kita bila nak jalan, boleh tak kita jalan dengan tidak ada cahaya dalam kegelapan? Tak boleh. Kita nak jalan hati mesti ada cahaya. Cahaya ni lah akan memimpin dan menunjuk jalan kita sampai kepada tempat tuju. Maka cahaya itu cahaya apa dia panggil? Anwar ilahiyah. Dia nak cerita anwar ilahiyah ni, cahaya-cahaya ketuhanan. Apa dia cahaya ketuhanan? Cahaya ketuhanan itu tuan-tuan ialah cahaya musyahadah, cahaya muraqabah, cahaya ma'rifah. Ini disebut sebagai nurul musyahadah, cahaya musyahadah, cahaya ma'rifah. Semuanya ini dinamakan anwar ilahiyah dan panggil cahaya-cahaya ketuhanan. Dengan musyahadah kita dapat sampai kepada Allah. Dengan muraqabah kita juga dapat sampai kepada Allah. Dengan ma'rifah kita juga dapat sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, faham tak cahaya ketuhanan tu? Faham kan? Baik, kita faham, kita tanya pula, bagaimana cara untuk kita nak mendapat atau nak menghasilkan cahaya-cahaya ini? Dia ada cara ni kan? Macam elektrik lah. Tuan-tuan boleh tak dapat cahaya elektrik ni kalau tidak ada cara untuk nak dapat ni? Kita tak boleh dapat cahaya ni. Bosui, kalau tarik wayar saja, bosui saja, tak jadi kalau dia tidak ada hubungan. Hubung dengan apa? Dengan pusat cahaya, pusat elektrik kan? Pusat elektrik pun dia tak boleh juga kalau dia tidak ada tempat penjanaan kuasa dia. Kan ada tempat penjana kan? Penjana elektrik. Ada tempat pencawang elektrik, penjana elektrik. Maka kita nak jana elektrik itu daripada mana? Sungai. Kalau kita mengaji sains dulu kan, kalau tak silap ingatlah, kalau saya tak betul, tuan-tuan tolong betul. Sebab tu bukan bidang saya. Mengaji sekolah dulu, ada cikgu sains. Ada cikgu sains sini. Kita ngaji sekolah dulu kita kan kita tu nak tarik jana elektrik ni, sumber dia. Maka pada situ dia alurkan ke suatu tempat yang kita dapat cahaya. Demikianlah juga dengan anwar ilahiyah, cahaya ketuhanan. Cahaya ketuhanan dia ada tempat jana dia, penjana dia. Tempatnya apa? Tempatnya ialah hati. Itu tempat jana cahaya tersebut ialah hati. Habis apa benda yang nak menjanakan tenaga cahaya tadi? Zikir, wirid yang ditalkinkan oleh guru, kemudian diijazahkan pula oleh guru tersebut. Ini tuan-tuan kena cari. Dan guru tu pula mesti ciri-ciri sifat-sifatnya kena ada. Cahaya tak boleh dia kena tempat-tempat yang tentu. Di sinilah dia sebut oleh ulama, antara ciri guru itu mana yang pertama, sempurna ilmunya, yakni ilmu syariatnya, ilmu tarikatnya, ilmu hakikatnya sempurna. Itu satu. Saya sebut ringkaskan saja. Nanti kita bincang secara detail dalam kitab-kitab yang lain. Yang kedua, sifat guru itu mesti mempunyai himmah yang tinggi. Himmah yang tinggi. Apa makna himmah yang tinggi? Iaitu hatinya hanya berpegang kepada Allah Ta'ala jua, tidak kepada selainnya.
ketiga, guru itu mesti mempunyai sifat konsisten, yang istiqamah di dalam. Yang keempat pula, guru itu mesti telah merasai pengalaman ditarbiyah, dididik oleh gurunya sebelum dia dijadikan guru. Dan yang keempat, yang kelima, guru tadi mesti ada galur sanad tarbiyahnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keenam, guru itu mesti mendapat izin dengan izin yang sahih daripada gurunya. Ini ciri-ciri orang yang nak mentalqinkan zikir tadi, dan orang yang nak mengijazahkan zikir dapat menjana anwar ilahiyah, cahaya-cahaya ketuhanan. Bila dia buat, dia beramal, ikut semua yang ditetapkan oleh guru tersebut tanpa cedera wala sedikit, insya-Allah dia akan dapat cahaya ketuhanan. Maka dengan cahaya ketuhanan dapat memimpin hati dan berjalan menuju Allah. Baru dia dapat nur musyahadah, nur muraqabah dengan nur ma'rifah. Dengar cerita tu sedap tapi tak nampak. Memang tak nampak dengan mata. Tapi kalau kita buka mata hati, insya-Allah nampak. Sebab benda ini nampak dengan mata hati, dengan mata kepala tak nampak. Ini perlu pada basirah, panca indera batin, mata tandan. Adakah pula nak buta mata Tuhan bagi mata jelek elok? Maksud saya, pejamkan mata lahir, buka mata dalam, insya-Allah nampak. Sebab tu kita dituntut berzikir. Waktu ketika kita berzikir, kenapa disuruh pejam mata? Kenapa disuruh kita berzikir pada tempat yang kelam, khalwat? Inilah tujuannya, supaya bila mata lahir kita terpejam, insya-Allah terbuka mata dalam. Bila kita berzikir pada tempat yang kelam, insya-Allah hati kita terang dengan cahaya. Bila kita berzikir tempat khalwat, tempat yang sunyi, insya-Allah hati kita dimakmurkan dengan zikir pada Allah Ta'ala saja. Buktinya mana tuan-tuan? Cuba tengok. Kalau nasi, mi goreng, nasi lemak sebagainya, tapi cuba tuan-tuan duduk tempat kelam, aku takut tempat kelam, tak ingat yang lain dah, ingat kat Tuhan ya. Ini orang panggil falsafah ulama-ulama kita. Kenapa dia suruh kita berzikir pejam mata? Sebab nak bagi terbuka mata hati, mata dalam. Di situ akan timbulnya cahaya ketuhanan. Bila ada cahaya ketuhanan, insya-Allah kita pandang alam, kita tak nampak alam, tapi kita nampak pencipta alam, dan kita nampak sifat-sifat sang pencipta. Seperti itulah apabila kita memandang kepada satu lukisan, kita tak nampak lukisan, tapi kita nampak siapa pelukisnya, apa sifat-sifat pelukisnya. Faham tak? Ini memandang alam, nampak alam tak? Kita kena nampak, pandang alam. Selepas pandang alam tu, nampak pencipta dia, barulah hati kita tak terhijab. Ini yang ulama pesan. Jangan tengok kulit saja, tapi tengok apa yang ada di dalam kulit. Jangan pandang kepada botol, tapi tengok apa yang ada dalam botol. Macam tu juga tuan-tuan. Jangan tengok pada kulit kita. Tengok kulit kita kuning apanya, tapi tengok isi di dalamnya. Orang kita hari ni tengok kulit, dalam tak tengok.
Kena tengok dalam dia tu. Tengok kitab yang kita baca ni, isi dia bagaimana. Walaupun kita nipis, tapi pengajian dia lebih pada PhD 10 kali. Isi dia lebih pada 10 kali. Dalamnya isi-isi yang terkandung di dalamnya sama ada yang tersurat atau yang tersirat, lebih daripada tu lagi. Inilah rahsia-rahsia ulama yang begitu. Baik, boleh faham? Kita faham, kita teruskan. Dan telah terdindinglah daripadanya, yakni daripada barang siapa tadi, segala matahari ma'rifat, terdinding dengan awan segala azab. Ini artinya ini adalah sebab yang kedua. Apa sebab seorang itu memandang kepada alam tapi tidak nampak kepada pencipta alam? Dia ada dua sebab. Sebab yang pertama, terluput daripadanya cahaya ketuhanan. Kita dah bincang kan? Terluputlah daripadanya oleh wujud anwar ilahiyah, cahaya-cahaya ketuhanan. Itu satu. Yang kedua, sebing daripadanya segala cahaya mati ma'rifat. Adakah cahaya matahari ma'rifat? Ini tuan-tuan, dia panggil cakap atas jalan tashbih. Tashbih ni maksudnya perumpamaan, perbandingan. Maksudnya apa? Yang gini, tengok. Jadi tuan kitab ini dia mengumpamakan ma'rifat itu seperti matahari. Ma'rifat itu seperti matahari. Seperti pada pihak apa? Yang ini pada pihak, kalau matahari itu cahaya dia menerangi seluruh alam, nampak habis kan? Maka demikianlah ma'rifat yang Allah telah berikan ke dalam hati kita. Bila dia terang, maka dia menyuluh habis. Itu bentuk perumpamaan yang kami hidup dengan Syamsul Awal. Syamsul Ma'arif. Ada sebuah kitab tuan-tuan, namanya kitab Syamsul Ma'arif. Maksudnya matahari ma'rifat, ma'rifat. Itu tuan-tuan nak buat nama anak ke cucu cicit ke boleh lah. Syamsul Ma'arif, Muhammad Syamsul Ma'arif. Matahari ma'rifat, ma'rifat. Ini kerana apa? Kerana matahari tuan-tuan, dia tak kata qamar, dia tak kata bulan ma'rifat, tapi dia kata matahari ma'rifat. Sebab apa? Sebab ya gini, matahari langit tidak seperti bulan. Bulan cahaya dia disuluh naik ke atas, dia tak suluh ke bawah. Bawah ni sikit saja. Sebab tu cahaya bulan dia tidak terang seperti cahaya matahari pada waktu malam. Cahaya bulan pada waktu malam tak terang seperti cahaya matahari pada waktu siang. Sebab cahaya matahari dia talarkan cahaya dia ke bumi. Waktu bumi cerah nampak. Adapun bulan dia bercahaya juga, tapi cahaya dia suluh naik ke atas. Yang bagi kat kita ni belakang dia ya. Baik tu dia tak berapa nak cerah, nak terang sangat, tapi teranglah juga, tak macam dengan terangnya matahari. Sebab tu disifatkan matahari ini dengan siraj, sirajan munira. Matahari itu dipanggil sirajan munira. Jadi gelar dinamakan oleh Allah Ta'ala dengan sirajan munira. Di situ. Ataupun juga sebut sirajan wahaj, sirat wahaj. Qamaran munira, bulan yang menerangi. Tapi cahaya matahari ini tuan-tuan jangan, sebab cahaya matahari dengan cahaya bulan tak sama. Cahaya matahari kalau kita dekat kepada dia, sakit ke? Tak. Sakit.
boleh cahaya bulan bila kita dekat dengan dia, tak sakit. Yang beza cahaya bulan dengan cahaya matahari. Ada bagianlah juga cahaya matahari itu, ingat, cahaya matahari itu ada kalanya, ada gerhananya. Ada gerhananya, ada ketika dia gerhana. Jadi waktu ketika dia gerhana, matahari ini jadi kelam sikit. Demikianlah juga dengan iman kita, makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada benda yang lain yang menghalangi cahaya tersebut, maka alam ni akan jadi kelam sikit. Cuba tonton tengok. Waktu ketika gerhana matahari dilindungi, maka alam ni kelam sikit. Bila kelam tu tak berapa nampak. Kita sikit tu, kalau kelam teruk lagi tak nampak. Maka demikian dengan hati kita. Hati kita ini apabila dihalangi dengan gerhana asar, gerhana kesan-kesan makhluk, maka hati kita tak nampak, kerana hati kita telah jadi gerhana dilindungi cahayanya oleh benda-benda yang lain. Sebab jangan kita accident. Bila kita accident dan tak beli kereta baru, anak-anak bawa pergi 2-3 mau accident, kita marah kerana pasal yang nak beritahu WhatsApp, pasal yang minta izin kat aku, pasal cari-cari 200 pasal satu pun tak nampak qada qadar Allah. Pasal apa begitu? Pasal lagi jadi 100 lebih kan. Pasal hati kita terhijab daripada memandang qada qadar Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa terhijab? Jawabnya kerana luput anwar ilahiyah. Pasal apa luput anwar ilahiyah? Kerana pagi tadi kita tak berzikir. Mudah ya kan? Kajian sufi lagi. Pasal apa tak ada cahaya? Sebab pagi tadi kita tak berzikir. Itu penting zikir. Zikir itu awal sufi mendidik kita supaya berzikir pada subuh. Zikir waktu-waktu ketika berjalan, waktu ketika tidur, waktu ketika berdiri. Zikir, ingat Allah selalu. InsyaAllah cahaya itu dicas semakin terang, semakin kuat. Sebab sekali kita berzikir, Allah dicas sikit, Allah cas lagi, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dicas semakin terang. Macam itulah bangunan ni. Inilah maksud daripada perkataan ini. Artinya nak bagi tahu ahlul hijab, orang yang terhijab itu orang yang memandang kepada alam, dia kepada alam, selepas pandang dia nampak pencipta alam, ataupun dia nampak pencipta dulu, lepas tu baru nampak alam. Semua ini isyarat kepada beberapa perkataan ulama. Antaranya itu ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullaha fihi. Aku tidak pandang kepada sesuatu melainkan aku pandang Allah di dalam sesuatu itu. Wa ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullaha qablahu. Aku tidak memandang kepada sesuatu melainkan aku pandang Allah sebelum sesuatu itu. Yang ketiga, wa ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullaha qabla ba'dahu. Aku tidak melihat sesuatu melainkan aku melihat Allah selepas sesuatu itu. Yang keempat, wa ma ra'aitu syai'an illa wa Allah di sisi sesuatu itu. Empat yang kita sebut tadi. Kita sebut tadi kan, 4 bahagian. Itu orang sufi nak mentarbiyah, nak mendidik hati kita supaya sentiasa ingat kepada Allah. Maka nak ingat kepada Allah perlu kepada anwar ilahiyah, cahaya ketuhanan. Nak dapat cahaya tu tadi tersebut, carilah zikir khas. Maksudnya zikir yang ditalqinkan oleh guru, kemudian diijazahkan untuk diamalkan.
hati, sehinggalah Allah Ta'ala campurkan di dalamnya rahsia-rahsia makrifat. Tapi ingat, kita buat gitu tu bukan nak benda tu, itu bonus. Kita ni aku buat begitu kerana menjunjung Allah Ta'ala. Siapa yang buat kerana nak benda tu, dia tak akan dapat. Dia tak akan dapat. Baik. Jadi kesimpulannya dia kata apa? Maka apabila engkau ketahui, tengok kita balik, maka apabila engkau ketahui akan barang yang tersebut, apa dia? Daripada segala tafsir yang dahulu itu, huraian yang dahulu itu, maka engkau yakinlah akan bahawa sesungguhnya sekalian makhluk ini patutlah kita jadi akan dia, akan sekalian makhluk ini tempat musyahadah Allah Ta'ala, tempat memandang mata hati kita kepada Allah. Apa maksud? Mudah ya? Mana kita tengok semua yang ada makhluk ini, semua ini menyebabkan kita ingat kepada Allah. Maka nak ingatnya 4 cara. 4 cara. Cara syuhud. Pertama, dia panggil syuhud af'al. Yang kedua, syuhud asma. Yang ketiga, syuhud sifat. Dan yang keempat, syuhud zat. Lagu mana? Lagu ni. Yang kata konsep syuhud af'al, kita tengok tiada gelagat manusia ataupun tiada yang berlaku, yang terjadi dalam alam ini, semuanya terbit daripada perbuatan Allah. Tu mana kita jadikan makhluk ini tempat untuk kita nak memandang Allah. Tu bagi syuhud af'al. Tunggu sampai saya lari. Tuan-tuan jangan lari. Kalau lari, lebih tak dapat. Jangan lari. InsyaAllah dapat ke depan. Baik. Kemudian yang kedua, yang kita sebut tadi, syuhud asma. Memandang kepada nama-nama Allah. Lagu mana caranya? Kita tengok seorang itu pemurah, ya dia rajin bersedekah, rajin menderma, rajin berwakaf. Kita panggil seorang dermawan atau seorang yang sangat pemurah. Jadi orang panggil dia ni seorang dermawan, seorang yang pemurah. Maka hati kita ini pandang kepada mana? Kepada Allah Ta'ala yang namanya Tuhan yang Maha Pemurah. Kita kaji asma'an, sehingga disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Sirahnya dari Sirah Istanya Minhajul Abidin, disebutkan juga oleh Syekh Dahran Al-Qadiri, menukilkan perkataan Imam Ghazali. Imam Ghazali kata, jalan kita nak sampai pada makrifat ni ada 2. Ada satu jalan dipanggil jalan yang tertutup, dipanggil as-sabil al-masdud, jalan yang tertutup. Yang kedua dipanggil as-sabil al-maftuh, jalan yang terbuka. Ada 2 jalan. Kita nak kenal Allah ni ada 2 jalan. Satu dipanggil jalan maftuh, jalan masdud, jalan yang tertutup, terhalang. Dengan makna tidak ada seorang pun yang dapat mengenal Tuhan. Ini nak seorang pun boleh kenal Tuhan. Hatta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tak boleh kenal. Malaikat Jibril yang dekat dengan Allah pun tak boleh kenal Tuhan. Hanya yang boleh kenal Tuhan, Tuhan saja. Ini tertutup, terhalang. Maka tak ada siapa pun yang boleh mengenal Allah kecuali Allah. Baik, yang kedua Imam Ghazali kata as-sabil maftuh. Sabil maftuh maknanya jalan yang terbuka, sentiasa terbuka, kita dapat kenal Allah.
Maka nak kenal Allah ni kenal apa? Ni kenal asma dan sifat. Kenal nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Kerana di dalam nama itu ada sifat, dan juga dalam sifat itu ada namanya dan sifatnya. Itu kita dapat faedah apa? Faedahnya ialah ittisa'ul ma'rifah. Kita akan dapat keluasan makrifat. Bahawa makrifat kita terhadap Allah luas. Makrifat ni luas tuan-tuan, bukan sempit, cukup-cukup luas. Kita nampak makrifat ni sifat 20 saja. Tak, itu tertutup, terhad. Tapi makrifatullah ni luas. Dibagi ada banyak ittisah. Ittisah ni keluasan makrifat. Maka nak dapat keluasan makrifat ini, kena ma'rifatul asma was sifat. Kenal nama-nama Allah dan juga kenal sifat-sifat Allah. Kerana dalam nama ada sifat, dalam sifat itu ada nama-nama. Kan? Jadi nama Allah apa? 99 kan? Kita baru mengaji sifat 20. Dia disebut di luar sana nama-nama Allah, sehingga diimpunkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, namanya Ar-Riyadul Aniqah bi asma'illahi ta'ala. Disebut ada 600-700 lebih. Ibnu Arabi Al-Maliki dia menyebut nama Tuhan ada 1000. Nama Allah itu ada 1000 nama. Dan kita juga disebut dalam kitab yang nama Allah ada 3000 nama. 3000 banyak atau kita 30 tak tahu dah. Tak apa lah. Hak 99 tu pun tak larat nak ingat. Apa pun culang cali. Tak apalah, bagi cukup 99 tu dah lah. Gitu. Baik. Jadi bila kita mengaji nama-nama Allah, ini dapat keluasan makrifat. Ini dia panggil apa? As-sabil al-aftu, jalan yang terhadap. Tengok pula sifat dia. Tengok alam ini, nampak sifat kudrat Allah, iradat Allah, ilmu Allah, hayat Allah, dan seterusnya. Itu ma'rifah. Ma'rifah. Baik. Kemudian yang ketiga, yang keempat, kita ambil terusan syuhud asma sekali dengan syuhud sifat. Yang keempat iaitu syuhud zat. Syuhud zat itu mudah ya, dengan makna tidak ada yang ada sebenar-benar ada, melainkan Allah jua yang ada. Itu syuhud zat. Itu syuhud zat. Tidak ada yang sebenar-benar ada, melainkan yang ada sebenar-benarnya Allah sahaja. Baik, ini syuhud zat. Di alam ni kesemuanya menunjuk di atas 4 tadi, menunjuk di atas adanya zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kerana apa? Kerana boleh tak ada perbuatan kalau tidak ada sifat. Cuba kita fikir buat psikologi akan. Boleh tak ada perbuatan kalau seorang itu tak ada sifat? Tak boleh. Sebab perbuatan dia hasil daripada sifat. Contohkah perbuatan memberi. Perbuatan memberi itu perbuatan kan. Jadi hasil perbuatan memberi mesti ada sifat kasih dia. Bila aku kasih, bila aku sayang dekat seorang, kita pun nak bagi. Maknanya hasil daripada sifat kasih, perbuatan memberi. Kita beri itu kerana kita sayang atau kita kasih. Artinya perbuatan tidak akan hasil kalau tidak ada sifat. Bila ada sifat, insya-Allah ada perbuatan. Dia kena tumpang ada di zat tubuh. Tubuh kalau kita tubuh dengan tubuh kita. Boleh ada orang panggil saya hitam kalau tak ada badan saya. Boleh tak panggil baju ni putih kalau tidak ada kain? Tak boleh. Kain tu putih kerana putih tu tumpang ada di kain. Tidak boleh tu tak putih. Contoh kita ngaji ilmu usuluddin, kita pergi kedai. Tok aku nak beli putih. Tok tu kata putih apa? Putih.
Putih apa? Lah aku nak beli putih lah. Saya pergi pening dua-dua. Putih kain, putih cat, putih kapas, putih gula putih. Maknanya putih itu dia kena sebut ada kalam 4 ni jadi ni. Perbuatan, nama, sifat dan juga zat. Semua alam ini menunjuk di atas perbuatan Allah, asma Allah, sifat Allah, zat Allah. Hati yang dia kata sini kan? Dia kata yakinlah akan bahawa sesungguhnya sekalian makhluk ini patutlah kita jadikan dia tempat musyahadah akan Allah, memandang Allah. Kerana apa? Kerana datang sekalian makhluk ini daripada Allah. Semuanya datang daripada Allah, dan tiada datang sekalian makhluk itu daripada orang yang lain daripada Allah sekali-kali. Dan jikalau ada ia satu misqal zarrah sekalipun, walaupun sebesar zarrah, tidak datang daripada yang lain daripada Allah. Tak ada. Jadi kalaulah seorang itu dah terlupa juga dan tak ingat juga kepada Allah, itu memang dia terhijab. Pasal apa terhijab? Kerana tidak ada cahaya ketuhanan. Pasal apa tak ada cahaya ketuhanan? Kerana tidak ada yang menjanakan hati dia, iaitu zikir. Kami duk zikir setiap hari, subhanallah, 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 subhanallah. Nak main cahaya kenal dia loop tang tu dah. Orang kalau berzikir semakin jaga dia semakin berzikir subhanallah, subhanallah. Macam mana nak dapat anwar ilahiyah? Itu punca kita terhijab. Tajuk tu boleh faham tak? Maksudnya kita ambil kesimpulan balik dengan tajuk kitabnya sangat-sangat sesuai. Bidayatul talibin ila ma'rifati rabbil alamin. Permulaan bagi para penuntut untuk nak kenal Tuhan yang menjadikan sekalian alam ini. Jadi alam ini alamat. Kita ngaji ilmu istiqam. Dalam ilmu Islam dia ada satu ilmu yang namanya ilmu istiqam. Bisa dengar ada ilmu istiqam? Ada ilmu dia salah satu alat untuk kita nak memahami tasawuf atau ilmu-ilmu yang lain. Dia panggil ilmu istiqam. Istiqam tu maksudnya mushtaq. Mushtaq itu maksudnya tempat ambil perkataan. Jadi alamah, alam ini mushtaq bagi istiqam. Mushtaq diambil dari perkataan alamah. Alamat tu bahasa kita panggil tanda atau bukti. Jadi pasal apa dinamakan alam ni dengan alam? Kerana alam ni menjadi tanda bukti yang menunjuk di atas wujudnya Allah. Itu orang panggil. Kita dah mengaji tauhid tu, tuan-tuan tak perasan ni, itu ada dalam istiqam. Cuma tak disebut dia oleh ulama. Disebut oleh guru yang mengajar. Tapi kalau guru tu dia mahir dalam ilmu istiqam, dia mahir inilah sebab dia mushtaq, dia ambil daripada mana kataan ini. Kan? Contoh yang lain, sebab apa dinamakan Nabi? Nabi itu dengan Nabi. Kerana Nabi itu mushtaq, dia ambil daripada nabuah atau dia ambil daripada imba. Nabi mana imba? Imba dengan mana ikhbar. Ikhbar itu mana memberitahu. Maka Nabi itu maknanya orang yang memberitahu. Itu Nabi, orang yang memberitahu kepada kita umat. Itu panggil asal makna Nabiyun. Maknanya mukhbirun atau mukhbar. Orang yang diberitahu atau orang yang memberitahu. Dua-dua boleh pakai.
Kalau kita kata orang yang memberitahu, dia menyampaikan kepada umatnya. Kalau dia orang yang diberitahu, mana dia diberitahu oleh Allah dengan jalan wahyu, maka dia juga dinamakan Nabiyun. Dan dia menyampaikan apa yang diberitahu oleh Allah kepada umatnya, dia juga nama Nabiyun. Ini orang daripada perkataan nabuh. Nabuh ni maknanya apa? Namanya al-irtifa' wal-ulu, tinggi dan patut ditinggikan. Sebab tu dalam Quran Tuhan sebut apa? Tuhan tak sebut pada Nabi kita ya Muhammad, ya Muhammad, tak ada. Nabi-Nabi lain sebut ya Muhammad, tapi Nabi kita sebut ya ayyuhan Nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Wahai Nabi, kerana Nabi itu mustaq dan nabuah. Nabuah makna irtifak, tinggi. Lagi ulu, patut ditinggikan. Sebab tu Nabi kita kalau orang pelekeh dia, dan tak jadi leceh, sebab dia ditinggi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang tak irtifak wal ulu, tinggi kedudukannya, lagi patut ditinggikan lagi. Ini bagi ilmu istiqaq namanya. Demikian kita kait dengan dasar ni. Alam ini istiqaq daripada alamat, tanda, bukti. Maka alam ini menjadi bukti dan tanda menunjuk di atas kewujudan Allah, keesaan Allah, kekuasaan Allah, kesempurnaan segala sifat-sifat Allah. Boleh faham tak? Boleh faham? Kita berhenti yang tu lah. Duk tengok macam tak? Tak elok lah tu, dia masuk tajuk lain. Pasal ini suatu pasal pada menyatakan usul. Usul ni maknanya apa? Sampai kepada Allah. Ini istilah kemudian insyaAllah. Ini salah satu istilah sufi, istilah ulama tasawuf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta